Assalamualaikum, selamat pagi diucapkan buat semua penonton Malaysia hari ini. Kita bertemu kembali hari ini dah 7 Ramadan. Betul. 1442 Hijrah bersama dengan 19 April 2021. Diam tak diam kita berpuasa memula 13 April tu. Oh, sehari puasa. Akhirnya hari ini dah 7 Ramadan. Baik, kita nak bersama dengan rakan tugas kita hari ini, saya dan juga Adim. Betul, dan kita nak tanya juga khabar anda semua di rumah. Apa khabar agaknya untuk permulaan hari Minggu ini? Kita harapkan yang terbaik pastinya. Masih lagi bersemangat menjalani ibadah puasa. Baru seminggu kan, kadang-kadang kita kata selalu sangat dengar seminggu je puasa semangat tu. Lepas ni tarawih pun dah tak pergi. Saf semakin lama semakin berkurangan kerana dah fokus kepada benda lain, raya dan sebagainya. Mungkin tahun ini berbezalah sedikit sebab kita tak dapat balik kampung dan sebagainya kan. Jadi kita harapkan maintainlah semangat konsistensi kita sehingga ke akhir Ramadan insya-Allah. Jangan kata bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita rehat kan. Ada orang bulan Ramadan tak boleh bergerak, rehat sahaja, satu kerja tak boleh lakukan. Pastinya kita nak mengubah persepsi itu. Bulan Ramadan inilah menjadi bulan yang kuat, cergas untuk kita. Seperti mana individu seorang ni. Betul, konsisten je. 10,000 langkah sehari. Program-program kat TV pun sekarang Ramadan muka dia je. Ya ke? Petri Yahya juga bersama dengan kita. Ya, terima kasih ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu. Macam mana persiapan sahur? Mesti berperang tak setiap pagi? Saya berperang untuk nak suruh dia makan sebab anak bangun pagi tu macam samalah kan. Anak awak okey. Itulah dia, memang nak bagi makan untuk pagi itu susah sikit. Tapi itulah cabaran kita untuk membina kehidupan sebab dari tahun ke tahun kita akan mengalami fasa yang berbeza. Nanti insya-Allah Bonda Kalsum pun akan mengalaminya. Betul. Fasa demi fasa. Dan kita pun yang tadi dah 7 Ramadan, pastinya pelbagai liku kita tempuhi dan melihat kepada paparan akhbar apa yang kita lalui setiap hari. Ada yang masih hidup, ada yang sedang berjuang di hospital, ada yang sudah tak ada bersama dengan kita. Jadi semua detik kehidupan Ramadan harus kita hargai sebab tak tahu bila akan dijemput pulang. Ya. Kita harapkan juga Ramadan kali ini menjadi satu yang berbeza maknanya buat seluruh umat Islam. Macam-macam yang berlaku termasuklah keadaan yang mencemarkan ataupun mencalarkan imej Ramadan itu sendiri kan. Timbul pula iklan raya yang berkonsepkan judi, mempromosikan judi dan sebagainya. Ini adalah antara yang sangat menyedihkan kita kerana kita adalah masyarakat majmuk yang menghormati setiap perayaan. Dan kita orang Islam bukan sahaja semata-mata perayaan tetapi itu juga merupakan ibadah sambutan Hari Raya Aidilfitri itu kan. Dan apa yang lebih menjadikan apabila kita melihat pelakon-pelakon itu terdiri daripada remaja, muslimah pula tu. Generasi muda ini perlu lebih ambil perhatianlah terhadap apa yang telah mereka lakukan kan. Dan sebab saya ternampak juga komen-komen daripada laman sosial, salah seorang ini daripada Ashraf Muslim sendiri, pelakon yang mana memberitahu bahawa ini sebenarnya adalah iklan membabitkan tentang judi. Bila tengok paparan tu, Allah, itu generasi muda masalahnya. Bayaran pun bukannya banyak pun mereka dapat. Betul. Tetapi itulah yang berlaku, itulah yang kita perlu perhalusi. Kita akan kongsikan topik itu lebih lanjut lagi nanti. Sebelum tu, kita nak kongsikan seperti biasa catatan kes COVID-19 yang terbaru. 2,195 kes membimbangkan di mana kes sembuh baru lebih rendah 1,427 kes. Dan turut mencatatkan kes kematian 8 kes. Ini antara taburan kes di Semenanjung, Malaysia, Sabah serta Sarawak. Setiap hari kita melihat kalau sebelum-sebelum ni kan 2,000, angkanya 2,000 setiap hari kebelakangan ini. Dan dilaporkan situasi kita sebenarnya makin merosot. Dari segi kualitinya sebab kadar kebolehjangkitan ataupun R0 COVID-19 mengikut kes harian kekal dalam trend peningkatan 1.19. Jadi menyebabkan kita paling bimbanglah kebolehjangkitan. Betul, ada betul. tempat pengajian seperti di Kelantan yang telah pun ditutup, sama ada melibatkan di sekolah rendah, menengah ataupun pusat tahfiz sendiri. Betul. Yang terpaksa dikawal ketat kerana bimbang akan berlaku kebolehjangkitan. Jadi kita lihat memang tepat keputusan yang dibuat. Tidak ada bazar ataupun aktiviti yang lain yang mana bimbang bila mana berlakunya interaksi, berhubung, kita pergi beramai-ramai, berjemaah, bimbang ada yang terkena jangkitan. Betul. Inilah juga yang kita harus fikirkan apabila ada yang memohon untuk pulang ke kampung dan sebagainya kerana kadar kebolehjangkitan makin membimbangkan. Rentetan daripada apa yang Fetri kongsikan, halaman hadapan Berita Harian juga memaparkan tentang kadar kebolehjangkitan kes COVID-19 ini makin membimbangkan. Lebih diperincikan di sini adalah tentang apa yang berlaku di Kelantan.
kadar kebolehan jangkitan ataupun RT di Kelantan meningkat sehingga 1.32%. Itu yang menjadikan beberapa premis ditutup dan bukan itu sahaja, pusat pendidikan juga tidak dibenarkan beroperasi untuk jumpa secara fizikal dan sebagainya disebabkan kes yang mencatatkan ratusan kes semalam di Kelantan sahaja dah mencatatkan ratusan kes yang membimbangkan, peningkatan secara drastik. Halaman 2-3 juga menceritakan tentang mereka kaji trend peningkatan ini yang membabitkan kluster sedia ada dan juga 23% daripada kes bukan jangkitan kontak rapat. Ini yang membimbangkan, maknanya ianya terjangkit dalam komuniti, bukan kontak rapat. Kadang-kadang kita rasakan macam kita kontak rapat saja boleh berjangkit, kan? Tetapi ini berlaku, yang membimbangkan adalah berlaku dalam komuniti, tidak dikatakan kontak rapat tetapi masih lagi menyumbang kepada kes positif COVID-19. Baik, itu di berita harian. Saya sambung di NST ini di halaman ke-6, Task Force to Prop Chicken Prices. Bila kata harga ayam ni bulan Ramadan, nak raya, pastinya harga ni melambung naik. The Domestic Trade Consumer Affairs Ministry has set up a task force to look into the rise in the price of fresh chicken nationwide. The Ministry Enforcement Director Azman Adam said a prop was being done. Jadi ini berikutan daripada harga ayam yang melambung naik di Lembah Kelang saja dalam bulan ini sebanyak 6 kali. Manakala harga yang mendadak di Penang dan juga di Perak sejak bulan lepas yang lalu. Jadi pihak penguasa sedang membuat siasatan berkenaan dengan harga ayam ini kerana bimbang, sedangkan Ramadan pun dah naik, nanti manakala pula bila hari raya nanti. Jadi ini yang akan mereka lakukan, siasatan demi siasatan akan dilaksanakan untuk memastikan bahawa harga ayam ini akan terkawal. Okey. Itu di NST. Di Harian Metro, Fatri? Metro yang Bonda sebutkan tadi. Ini tentang iklan judi dalam talian. 9 Insta-famous turut buat promosi. Lanjutan di halaman ke-9, upahnya tadilah 200. Berbaloi ke tak berbaloi itu? Ya, iklan raya tapi promosi judi, sangat kontradiksi. Insta-famous lamba buat promosi terbuka. Selepas itulah video lagu raya yang mempromosikan ketan judi, timbul pula pembibitan selebriti Instagram ataupun Insta-famous yang turut mempromosikan aktiviti haram itu di media sosial. Dan Harian Metro pada 25 hari bulan Januari pernah mendedahkan beberapa Insta-famous termasuk pelakon merakamkan video mempromosikan judi dalam talian. Jadi disebutkan ikon itu memang aktif untuk mengejar orang yang popular yang ada ramai pengikut untuk mempromosikan platform judi mereka. Dan ini menyebabkan kita dalam situasi yang pelik lah. Tentunya mereka ni satunya sebagai pempengaruh ataupun influencer ni mengajak kepada kebaikan, mungkin promosi kempen tarawih ke, mengingati Ramadan ke, tapi mereka ni aktif dengan mungkin upah yang dalam kategori yang cikai dia. Tapi mereka ni menggadaikan agama sebab promosikan benda yang tidak berfaedah dan bercanggah dengan nilai murni Ramadan dan kehidupan yang secara umumnya. Betul. Sebab tu kita apa yang kita boleh pelajari di sini sebagai pempengaruh ataupun sesiapa sahaja yang ingin berkongsi, yang ingin menerima job dan sebagainya, skrip perlulah diminta lebih awal sebab kita dah tengok juga temu bual pelakon-pelakon tersebut, mereka katakan tak ada skrip pun semasa terima job, dah sampai di lokasi barulah mereka letakkan skrip di sebelah kamera. Jadi mereka tidak tahu langsung cerita sebelum itu ini adalah untuk iklan judi. Tetapi apa yang kita perlu tahu adalah itulah kriteria kita, kredibiliti kita sebagai sesiapa sahaja yang ingin berhadapan dengan kamera. Pempengaruh ini menyemak dahulu segala apa data sebelum anda melakukan. Walaupun jangan bungaan anim tapi jenayah tetap membawa padah. Betul. Itu. Kena lebih memilih lah kan. Kena lebih memilih tawaran kerja tu. Kalau RM200 tu saya rasa tidak berbaloi lah. Baik. Ini kita nak sambung berkenaan dengan skuad Harimau Malaya yang divaksin. Sebenarnya baru-baru ini difahamkan juga, mereka dilaporkan ada pemain juga kan yang positif. Baik, mungkin Fatri? Baik, kita akan bersama dan kita pun sebenarnya masih dalam kempen kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia. Jadi amat penting untuk Malaysia melengkapkan jadual perlawanan dan ini memastikan Malaysia turut dapat bersaing dan juga memperbaiki kedudukan. Dan itu kita bersama dengan coach ketua jurulatih skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho di talian untuk berkongsi bagaimana persiapan dan juga jadualnya yang dijangkakan pada hari ini. Selamat pagi coach. Ya, selamat pagi. Ya, hari ini mungkin hari jadi juga sibuk belum puasa pun tetap ada latihan ya yang berjadual. Bagaimana? Silakan. Yalah,
seperti yang kita tahu dalam bulan puasa ni pemain-pemain juga ada perlawanan dalam Liga Malaysia. Itu dah saya rasa pemain-pemain pun dah biasa dengan suasana tersebut lah, kerana pemain-pemain pun dah boleh adjust situasi perlawanan dan juga latihan lah. Ya. Dan of course untuk skuad bangsa ni kita belum ada latihan lagi lah. Latihan selepas kita akan berkumpul selepas Raya Aidilfitri nantilah. Ya. Jadi bagaimana jadual vaksin untuk pemain, jurulatih dan semua yang terlibat? Saya difahamkan berapa orang coach yang akan bersama dalam senarai itu? Yalah, kita amat berterima kasih kepada YMD Menteri Sukan itu Datuk Sri Rizal Merikan, kerana atas usaha dan inisiatif beliau kita dapat vaksin COVID-19 untuk hari ini, dan juga kita dah senarai pendek nama 38 pemain dan termasuk pegawai-pegawai juga lah. Ya. Coach, disebabkan PKP dan juga COVID-19 ini, kita pun dah peminat kadang-kadang tak dapat ikuti perkembangan skuad Harimau Malaya yang pastinya ada wawasan dan cabaran besar untuk membawa nama Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Macam mana Coach beretikat ataupun wawasan untuk menaikkan prestasi, melonjakkan kembali semangat dan sokongan peminat untuk melihat mereka beraksi pada tahap yang terbaik? Silakan Coach. Ya, kita tahu sebabkan COVID-19 ni menyebabkan perlawanan kempen kelakan Piala Dunia telah ditangguh agak lama lah, setahun lebih lah kita tidak beraksi. Dan of course saya rasa rata-rata pemain dan juga barisan pelatih juga ingin melihat pasukan berada dalam satu tahap terbaik dan juga momentum lah, kerana kita tahu kita berada dalam satu perjalanan yang terbaik dalam kumpulan G, dan kita pun dia maklum pasukan atau negara-negara lain juga membuat persiapan yang cukup rapi juga lah menjelang kempen kelayakan Piala Dunia ni. Ya, jadi Coach bersedia untuk mempamerkan yang terbaik untuk peminat yang menaruh harapan tinggi kepada kredibiliti Coach dalam membawa Harimau Malaya ke peringkat yang menakjubkan. Bagaimana? Ya, saya rasa itu satu cabaran yang terbaik lah untuk skuad kebangsaan. Dan kita tahu kita tidak pernah layak ke peringkat yang seterusnya, dan kita mengharapkan dengan sokongan yang terbaik daripada penyokong-penyokong, dan kita juga akan buat persiapan yang terbaik pada bulan Mei nanti, sebelum kita bermulanya kempen perlawanan yang pertama, iaitu menentang UAE pada 3 bulan Jun nantilah. Dan of course segala persiapan dan juga perlawanan pemadasan badan telah disusun oleh pihak FAM jugalah. Dan Coach, bila mendapat perkabaran jaminan vaksin ini, macam mana kegembiraan itu tercetus dan pastinya melonjakkan lagi semangat, motivasi kepada semua pemain yang terlibat dan juga semua pasukan Harimau Malaya? Memang satu khabar yang gembira lah untuk pemain-pemain dan juga pegawai, kerana kita kadang-kadang agak risau juga kerana kita terpaksa travelling untuk ke UAE untuk camping kelayakan Piala Dunia. Dengan atas dapat vaksin tersebut, mungkin pemain-pemain boleh fokus lah tentang perlawanan atau persiapan untuk pasukan. Baik, semoga dapat memberikan yang terbaik dan urusan untuk vaksinasi dipermudahkan. Sekali lagi terima kasih Coach, kami mengganggu di waktu pagi demi membawa suara dan kerinduan peminat Malaysia untuk pasukan yang amat kita sanjungi. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada sokongan daripada semua dan juga kerana memberikan vaksin yang untuk kebangsaan lah. Itu dia suara daripada Coach yang amat kita hormati, Ketua Jurulatih skuad Harimau Malaya Tan Cheng Ho, yang kita pun sedia arif tentang kredibilitinya, sebab kita akan berdepan dengan UAE, Vietnam dan juga Thailand untuk kelayakan Piala Dunia dan Piala Asia yang pastinya satu ujian getir untuk Malaysia mempamerkan prestasi yang tertinggi. Itu dia. Syabas dan tahniah juga diucapkan kerana masih lagi mampu meletakkan mereka pada
pada tahap yang insyaAllah kita harapkan yang terbaik untuk perlawanan nanti. Seterusnya kita nak kongsikan tentang tadi iklan raya yang dilakukan oleh anak-anak Islam ataupun anak-anak muda Islam untuk mempromosikan judi dalam talian. Kita nak minta pandangan daripada Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Pusat Pengajian Citra UKM. Sebelum tu kita nak anda saksikan dahulu apakah pandangan orang ramai tentang situasi ini. Ayuh sama-sama kita saksikan. Penyebaran klip video lagu raya yang mempromosikan secara terbuka pertaruhan ataupun perjudian sangat menyedihkan umat Islam. Tambahan pula, perkara ini berlaku di dalam bulan yang paling dihormati di dalam Islam, iaitu bulan Ramadan. Dalam Islam, pertaruhan ataupun perjudian jelas hukumnya haram. Saranan kita ataupun permohonan kita mendoakan semua pihak yang terlibat itu segera kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengampunkannya, dan tentunya pada perspektif undang-undang kita serahkanlah kepada pihak berkuasa untuk menjalankan tugasan ataupun menjalankan penyiasatan berpandukan kepada peruntukan undang-undang. Sepatutnya banyak inisiatif lain lagi kita boleh buat selain pada mempermainkan agama dengan macam ni kan. So benda ni memberi impak kepada masyarakat sekeliling, budak-budak kecil. Setengah kita macam kita untuk hari raya kan, orang suka untuk meriah, kita tengok benda yang boleh enjoy, tapi dengan benda macam ni boleh memberi impak yang buruk. Iklan tu bertemakan judi dan juga raya, satu benda yang misleading, sangat-sangat misleading, kerana bagi saya benda tu dah menimbul isu sensitif perkauman. Jadi mungkin akan menjadi satu benda yang lebih besar kalau kita tak bendung dari awal. Perlulah buat video untuk viral, sedangkan mereka mempermainkan agama dan juga budaya kita. Sedangkan banyak lagi medium lain yang boleh digunakan untuk membuat iklan hari raya. Saya lah berharap tindakan yang sewajarnya akan diambil supaya selepas ni apabila mana-mana syarikat yang ingin mengeluarkan iklan sebegini, dia akan fikir masa-masa dahulu dan betul-betul mengikut terma-terma penerbitan iklan yang ditetapkan oleh kerajaan. And to all Malaysian talents, especially those who are new in the industry, please ensure you get all the details before signing anything. Ya, matlamat tidak menghalalkan cara kerana pastinya ini yang mereka mahukan. Mereka mahukan promosi ini dikongsi, mereka mahu viral, mereka mahu timbulkan isu ini sehingga kita akan memilih untuk mencari YouTube dan sebagainya. Kalau anda sedang mencari iklan raya tersebut memang dah tak ada, SKMM telah pun turunkan disebabkan tidak mahu perkongsian yang lebih lanjut lagi, dan kita juga minta untuk tidak berkongsi tentang perkara itu kerana itulah agenda yang sebenarnya pihak produksi inginkan. Tetapi kita nak minta juga pandangan seperti mana yang saya kabarkan tadi daripada Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Pusat Pengajian Citra UKM. Kini bersama dengan kita melalui panggilan video. Assalamualaikum Doktor. Assalamualaikum. Apa khabar Doktor? Sihat? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Doktor, seperti mana yang kita kongsikan tadi pandangan orang awam, kita juga mahukan pandangan doktor melihat kepada perkara ini yang dikatakan mencemarkan ataupun mencalarkan imej bulan Ramadan, terutama sekali anak Islam yang menjadi model dalam iklan tersebut. Mungkin pandangan doktor sendiri bagaimana? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada MSI kerana menjemput saya untuk berkongsi pandangan pada pagi ini. Okey, so saya rasa bila kita lihat video tersebut, satu yang kita perlu ingat, di Malaysia ni kita masyarakat yang pelbagai etnik kan. Dia berubah daripada masyarakat majmuk kepada masyarakat yang pelbagai etnik. So bila masyarakat pelbagai etnik ni maksudnya kita berbeza budaya, kita berbeza milad, kita berbeza agama, kita berbeza bahasa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam sejarah Malaysia ini, budaya hormat menghormati, saling menerima antara satu sama lain itu telah dibudayakan dengan baik. So bila timbul video tentang iklan raya judi ini, so saya rasa satu yang kita boleh tanggap adalah sensitiviti itu kan. Sensitiviti itu seolah-olah macam logam dari masyarakat Malaysia kan. So
terutama apabila dilakukan pada bulan Ramadan kan, dan dia punya aktor ataupun pelakonnya adalah orang Melayu kan, menggunakan budaya Melayu dan sebagainya. So kita perlu ingat di Malaysia ni budaya Melayu itu sinonim dengan Islam. Sinonim dengan Islam. Dalam perlembagaan dalam perkara 160 jelas mengatakan bahawa Melayu itu salah satu syaratnya adalah Islam. Dan Islam itu adalah telah mendasari ataupun telah menjadi nizamul hayat, cara hidup masyarakat Melayu. So apa saja yang melibatkan perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam itu akan menyebabkan masyarakat kurang senang, terutama masyarakat Melayu Islam di Malaysia. So saya rasa pertama apabila timbul video ini kita perlu hormati budaya masyarakat lain, hormati sensitif masyarakat lain. So kalau dahulu ada masa berbuka puasa dengan pork dan sebagainya, dan seolah-olah peristiwa ini ada terusan. So saya rasa ini perlu kita tanggapi bersama. So kita tidak menyalahkan mana-mana pihak, tapi yang penting bagaimana kita nak cegah perkara ini daripada berlaku pada masa hadapan. Itu yang kalau boleh saya cadangkan. Kita dah ada polisi di peringkat negara kan, iaitu rukun negara kan, dalam prinsip yang kelima iaitu kesopanan dan kesusilaan. Dan itu peringkat makro. Kalau boleh kita perhalusi di peringkat mikro kan. So kita ada pengurusan silang budaya kan, kita ada pengurusan hubungan etnik kan, dan boleh mungkin tiba masanya kalau kita war-warkan pengurusan sensitiviti di kalangan rakyat Malaysia supaya kita sensitif bukan hanya pada budaya Melayu saya rasa kan, tapi kepada budaya masyarakat lain, kepada orang Cina, orang India, Bumi Putera di Sabah dan Sarawak. Itu yang perlu kita ambil pengajaran, ambil iktibar supaya sensitiviti dalam masyarakat pelbagai etnik ini sesuatu yang amat berat, amat berat, dan dia perlu ditangani bersama supaya tidak menimbulkan konflik antara satu sama lain. Itu pandangan awal saya lah tentang iklan video judi raya. Dan ada juga dakwaan mengatakan yang pelakon-pelakon ataupun model itu tidak tahu menahu tentang perkara ini. Bayaran yang diterima hanyalah RM200 sahaja untuk penghasilan muzik video tersebut. Maknanya sampai di lokasi barulah mereka tahu. Mungkin penolakan kerja, job dan sebagainya itu adalah sukar untuk dilakukan oleh mereka. Pandangan daripada doktor sendiri melihat kepada saringan pekerjaan oleh setiap individu, terutama sekali ini melibatkan budaya, sensitif, keagamaan dan sebagainya. Bagaimana doktor? Okey, so saya rasa kalau kita lihat dari sudut pandangan Islam, jelas bahawa judi itu adalah satu yang haram kan? Itu tak ada perbincangan ataupun tak ada khilaf di kalangan ulama, dan dia telah dijelaskan dalam Al-Quran itu adalah haram. So bila melibatkan haram, itu melibatkan pegangan agama kita dalam agama Islam kan. So memang kalau boleh lah saya rasa akan datang kan, ini dah berlaku tak apalah. So bagi mereka yang terlibat dalam perkara-perkara sensitif, melibatkan hal-hal berkaitan dengan agama, so kita walaupun telah disediakan, tidak tahu dan sebagainya, tapi sebelum berlaku pengabaran itu saya rasa tidak dimaklumkan. So saya rasa kena tegas dalam hal ini, kita kena ambil tindakan bahawa saya takkan terlibat dalam perkara inilah. So itu yang perlu kita rasa bagi rakyat Malaysia, apa saja yang melibatkan sensitiviti dan melibatkan untuk kerja dan sebagainya. Kalau dia melibatkan agama, saya rasa itu perlu kita lihat, perlu setelah halus dan sebagainya. Impact dia cukup besar kan. Pertama, impact kepada individu tersebut, pelakon tersebut. Yang kedua, impact kepada masyarakat kan. So, saya rasa kalau dia menolak di saat akhir pun tak ada masalah, sebab ini melibatkan sensitiviti kan. Walaupun dia dah mohon maaf dan sebagainya, dia dah tahu, dan kita kena terima kan. Dalam bulan Ramadan yang mulia ni kita kena terima lah kan permohonan dan sebagainya, tapi jadikan pengajaran supaya apa saja perkara yang melibatkan sensitiviti, melibatkan agama, sensitiviti dan biasa, ada keberanian itu untuk menolak kan, untuk menolak supaya dia tidak memberi efek lah kepada individu dan juga kepada masyarakat itu sendiri. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak doktor atas pandangan dan juga nasihat buah fikiran daripada doktor sendiri. Salam Ramadan diucapkan.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Itu dia Profesor Madya Dr. Nazri Muslim, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Jaringan Pusat Pengajian Citra UKM, memberikan pandangan bagaimana kita harus menghormati bulan Ramadan. Pastinya ini satu perkara yang perlu diambil kira, perlu dititik beratkan kan? Saya rasa ibu bapa juga perlu mengambil peranan jugalah. Kalau misalnya anak-anak ini kan kadang-kadang kita tahu anak-anak remaja ni banyak mencari rezeki, duit lebih, duit tepi dan sebagainya. Perlu juga bila dah ada berlaku macam ni, perlu adanya perhatian daripada mereka juga. Baik. Katanya bulan Ramadan kan banyak juga apa-apa yang berlaku kan. Macam-macam berlaku yang menggemparkan. Dan ini antara berita yang memerajatkan juga di mana gempa bumi lemah berukuran 2.8 skala Richter berlaku di Ranau, Sabah pada 11.10 malam tadi. Jadi ini dikatakan berlaku 11 km barat dari Ranau, Sabah. Jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan perkembangan terkini di Ranau ini, kita nak bersama dengan Tuan Jailan Simon, iaitu merupakan Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Hello. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam Ramadan diucapkan. Sama. Baik. Okey, kita nak mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan perkembangan gempa bumi lemah yang berukuran 2.8 skala Richter berlaku di Ranau, Sabah ni, Tuan. Mungkin Tuan ada penjelasan lebih lanjut berkenaan dengan ini. Okey, ini sebenarnya satu gempa bumi yang agak lemah ya, di bawah 3 Richter bagi kami adalah lemah lah. Jadi biasanya kesan dia sangat kecil dan hanya beberapa penduduk saja yang dapat merasainya. Ia berlaku sekitar pukul 11.10 malam tadi di lebih kurang 10 ke 11 kilometer di sebelah barat Ranau tu. Kawasan ni memang kebetulannya ada fault line ataupun garis sasar untuk gempa bumi. Jadi perkara begini memang kita jangka akan berlaku dari semasa ke semasa lah. Tapi untuk malam tadi sebenarnya ada 2 kejadian. Yang pertama pada pukul 11.10 iaitu 2.8 Richter. Dan yang kedua adalah sekitar pukul 1.05 pagi lebih kurang 2.7 skala Richter. Jadi berhampiran kawasan kawasan yang sama. Jadi tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan lah ini sebab berlaku di kawasan garis asar tersebut dan kita jangka ini memang dari semasa ke semasa akan berlaku tetapi tidak akan kuat lah. Maknanya ada 2 gempa yang berlaku, maknanya ada satu gempa susulan. Ya, jadi mungkin bila sebab mungkin kita sebagai rakyat Malaysia perkara ini mungkin tidak ramai yang tahu, Tuan, berkenaan dengan ada garisan mana di kawasan itu ada seperti gempa bumi sebegini kan. Mungkin ada yang bimbang, bagaimana Tuan? Mungkin Tuan boleh kongsikan jugalah. Mungkin ada timbul kebimbangan di penduduk tempatan di sana kan? Kita tak perlu bimbang sangatlah dengan kejadian sebegini sebab walaupun di kawasan Ranau ini memang kita katakan kawasan yang agak panas lah bagi negara kita kerana banyak garis-garis asar dan pernah berlaku sekali, tak silap saya beberapa tahun lalu di mana berlaku gempa yang agak kuat menyebabkan sebahagian daripada Gunung Kinabalu itu runtuh dan pada masa itu kekuatannya sekitar 6.0 skala Richter. Tapi kita tidak perlu bimbang sangatlah sebab setakat ni tidak ada apa-apa yang kita perlu bimbangkan sebab ini perkara yang biasa berlaku dan kita tidak nampak berlaku kejadian gempa-gempa yang kuat di negara-negara jiran setakat ini. Jadi kita tak risau sangatlah. Maknanya gempa ini memang bukan disebabkan oleh gempa bumi negara jiran. Tidak ada kaitan. Jadi mungkin pemantauan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sendiri berkenaan dengan kawasan yang tadi Tuan kata panas kan? Bagaimana melihat pemerhatian bila ada... Kami memang ada banyak stesen-stesen pencerapan gempa bumi di kawasan tersebut. Walau bagaimanapun, gempa bumi ini suatu fenomena yang kita tak boleh ramal lain dengan tsunami. Selepas gempa bumi kita boleh ramal sama ada akan berlaku atau tidak. Tapi gempa bumi ini something yang kita tak boleh ramalkan. Tetapi dengan pemantauan tersebut, insya-Allah kita boleh keluarkan maklumat dengan lebih awal lah sekiranya berlaku gempa bumi yang kuat dan insya-Allah biasanya negara kita ni amat jarang sekali berlaku yang kuat lah. Paling kuat pun 6 hari itu pun first time dalam sejarah lah. Maknanya bila sebegini kan, adakah nanti akan berlaku juga susulan yang akan datang? Maksudnya, kalau ada pun dia semakin lemah biasanya. Semakin lemah? Ya, betul. Baik. Mungkin
Tuan Jailan boleh kongsikan ucapan kepada mereka kan, khususnya berkaitan dengan gempa bumi ini, mungkin jangan terlalu bimbang dan untuk mengurangkan lagi beban mereka lah berkenaan dengan gempa bumi ini. Okey, bagi saya kami menasihatkan penduduk-penduduk tidak usah terlalu bimbang dengan keadaan yang berlaku kerana ini hanyalah adjustment yang berlaku di fault line ataupun garis sasar tersebut dan kita rasa tidak akan ada susulan yang lebih kuat daripada kejadian gempa bumi ini. Jadi tidak perlu risau sangat. Walau bagaimanapun kami menasihatkan sentiasa berhati-hatilah dan pastikan kita tidak berada di kawasan-kawasan yang bahaya, terutamanya di tempat-tempat yang kita kenal pasti ada garis-garis sasar beginilah. Susulan daripada gempa bumi itu memang tiada kecederaan sebagainya dilaporkan kan Tuan? Setakat ni kami telah hubungi beberapa tempat di kawasan Ranau dan balai polis dan sebagainya. Kami dimaklumkan bahawa tiada kejadian yang kerosakan yang berlaku lah. Baik, terima kasih banyak-banyak Tuan Jailan Simon di atas perkongsian ini. Kita doakan moga semuanya tugas dipermudahkan. InsyaAllah. Ada apa lagi bencana yang berlaku. InsyaAllah kita doakan yang terbaik. Terima kasih. Terima kasih. Tuan Jailan Simon, Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia. Pastinya ini, kadang kita tahu kan macam gempa bumi tak akan berlakunya di Malaysia. Tetapi ini perlu ambil kira lah. Walaupun lemah, tapi kita kena tahulah bagaimana geografi bumi kita ni mungkin dah berubah dan sebagainya kan. Dan pemilihan aktiviti kita nak main di luar lah dan sebagainya kan. Ramadan ni lagi. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, Fariha On akan kongsikan bagaimana tips kekal cergas di bulan Ramadan insya-Allah. Segalanya seketika nanti di Malaysia hari ini. Terletak di Kuala Kubu Baru, sukan luncur udara atau paragliding, satu aktiviti yang mampu membuat kita terbang bebas untuk melihat keindahan alam semula jadi. Mereka yang melakukan aktiviti ini akan dibantu oleh pengendali yang dikenali sebagai pilot. Site di KKP Paragliding Park ni di-develop bermula daripada tahun 2014 lah. Passenger tu di hadapan dan pilot akan kontrol, akan handle dekat belakang. Yang depan hanya duduk menikmati pemandangan lah daripada udara. Umpama burung, daripada orang cakap melihat daripada mata burung. Mereka juga akan diterbangkan dari puncak setinggi 426 meter dari tempat mendarat. Paragliding ni tidak terlalu ekstrim sebenarnya. Mana sebenarnya dia banyak dari segi safety yang ditekankan yang kita kena follow. Kalau minimum beratnya 20 kg, dari segi usia tu bergantung pada fizikal dan mental seseorang lah. Katakan umur 100 tahun pun sebenarnya masih, kalau kata dia masih gagah untuk kuat dari segi mental dan fizikal yang saya masukkan. Bulan Ramadan sebenarnya kita tiada kekangan untuk buat. Dia bukan menjadi orang kata memerlukan energi yang terlalu heavy untuk kita keluar, untuk kita bawa terbang. Pada mereka nak mencuba paragliding, dia masa sahur tu minum air kosong tu lebih-lebih lah, insyaAllah dapat bertahan so far. Kelaparan tu kita tak rasa, tapi dahaga tu adalah. Mereka yang mengendalikan paragliding ini terdiri daripada golongan yang terlatih. Sebenarnya pilot yang bawa tu memang dah di-recognize oleh kami punya organisasi, iaitu Persekutuan Sukan Udara Malaysia, MSAF. Memang level mereka ni semua adalah yang memang dah ditauliahkan untuk membawa penumpang. Kita tak menggunakan enjin, hanya dengan bantuan daripada haba panas, lantunan angin tu yang membantu kita untuk berada ataupun terapung di udara. Paragliding merupakan antara salah satu tarikan yang ada di Kuala Kubu Baru. Meskipun sekarang ini kita dalam bulan puasa, namun ia tidak menghalang kita semua untuk melakukan aktiviti riadah ini. Dan selepas ini, saya akan terbang bersama dengan pilot Encik Nazril.
Okey, go, take off. Jalan ke bawah, jalan ke bawah. Go ke bawah, ke bawah, lagi bawah. Ke bawah, lagi bawah. Biasanya masa yang diambil untuk kita terbang di bulan ini adalah 5 hingga 15 minit di samping kita memberi ini. Ia juga dapat mengatasi ketakutan kita berada di tempat ini. Dan sekarang ini, Sebelum mendarat, Encik Nazri turut melakukan teknik spiral di udara. Satu pengalaman indah yang tidak akan dilupakan. okey. Dan saya selamat mendarat. Okey. Pengalaman indah Hidayah wartawan kita. Tadi kalau perasan tadi masa lari tu, orang katakan lari, langkah. Dia lari setempat kat situ. Kukuh sangat. Okey, itu antara aktiviti yang dilakukan baru saja sebenarnya hari Sabtu yang lalu. Jadi ini dilaksanakan ketika bulan Ramadan. Jadi ternyata bulan Ramadan ini juga sebenarnya kita boleh je melakukan rekreasi, riadah. Macam tadi dia kongsikan tipsnya selepas sahur tu minum air banyak-banyak. Jadi kita nak berbicara lebih lanjut berkenaan dengan topik kekal aktif ketika Ramadan ini. Adakah kita sebenarnya menggunakan alasan ala Ramadan ni tak yalah kita simpan tenaga, penat, nanti kan dehidrasi macam mana. Jadi kita bersama dengan tetamu kita secara maya, Encik Muhammad Azhari Muhammad, merupakan Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pembangunan Sukan Jabatan Belia dan Sukan Negara di Tarian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Selamat pagi. Kita berbicara berkenaan dengan kita kena kekal aktif, cergas ketika Ramadan ni kan. Kita biasa dengar kalau bulan Ramadan ni kita kena simpan tenaga. Takut nanti kan kalau kita bersukan lebih, tak ada tenaga, pening dan sebagainya boleh pitam. Jadi bagaimana Encik Azhari melihat antara mereka ini yang bercakap berkenaan dengan bulan Ramadan ni tak payah bersukan lah. Ya. Sebenarnya tiada masalah untuk kita bersukan pada bulan Ramadan. Sebab kita perlu menjaga ketegasan kita. Ya. Sebab kalau kita tidak melakukan aktiviti-aktiviti ketegasan ni dalam tempoh 4 hari secara berturut-turut, dia akan terbalik. Dia akan jadi reverse semula. Tak ketegasan kita semakin menurun. Yeah. Macam kita simpan air dalam termos, ya. Semakin hari makin sejuk. Tapi kalau kita simpan air di dalam bekas pemanasan elektrik, kita boleh push ataupun kita boleh automatikkan dia pada tiap-tiap hari. Jadi dia akan sentiasa warm. Jadi itulah yang kita nakkan. Jadi sebab dalam bulan Ramadan ni kita tak boleh makan, tak boleh minum pada siang hari. Tetapi kita perlu galakkan supaya bersukan ni supaya tahap kejayasan kita ni akan sentiasa kekal. Itu yang kita nak. Jadi untuk kita dalam bulan Ramadan kita boleh timbangkan untuk laksanakan aktiviti-aktiviti mungkin pada 3 lokasi ataupun 3 tempat segmen yang sesuai. Contohnya pada sebelah pagi. Pada sebelah pagi tu kita boleh lakukan easy walk, iaitu berjalan di tempat yang kita cari, tempat kawasan yang teduh, kawasan yang teduh yang tidak begitu panas. Mungkin selepas solat subuh ataupun selepas kuliah subuh kita dah boleh start, tetapi jangan terlalu lama. Mungkin dalam 20 minit kita dapatkan lakukan aktiviti ini. Dan dari segi pakaian juga, kita jangan pakai pakaian yang boleh menebat haba. Contoh kain cotton ke wool ke, kita jangan pakai begitu. Kita pakai pakaian yang sesuai, yang lagi ringan. Supaya bila kita lakukan aktiviti tersebut, dia tidak akan menyerap haba dan menyebabkan kita punya kepanasan dan juga dahaga itu akan wujud dalam diri kita. Jadi dan satu lagi yang paling sesuai sekali kita lakukan aktiviti kecergasan ni adalah pada sebelah lewat petang.
mungkin antara pukul 6 hingga 6.45 petang itu amat sesuai. Di sini kita boleh fullkan intensiti kita, tetapi volume dia ataupun dia punya kekerapan tu tak boleh besar lah. Maknanya kita kena keluarkan kekerapan, tetapi intensiti kena lebih. Dan pada waktu petang ini amat sesuai kerana selepas kita bersenam ni, kita boleh rehat sekejap, kemudian kita mandi. Dan lepas tu mungkin kalau nak worry ataupun nak adalah untuk berdoa dan sebagainya, dan kerja sambil kita tunggu untuk direct terus pada berbuka puasa. Itu rasanya lebih sesuai lah untuk kebajikan kita ini. Tetapi mungkin untuk atlet-atlet ataupun mereka yang mempunyai tahap kecergasan yang excellent, yang tinggi, mungkin mereka akan buat pada waktu sebelah malam, iaitu selepas biasanya. Tapi ini juga perlu mengikut kepada body kita. Listen to your body, listen to your body, dan you kena lihatlah, you kena tahu you punya limit. You know you punya limit supaya kita tidak terlalu over exercise pada waktu-waktu malam, kena tengok kita elakkan kita punya rhythm ni. Maknanya kita tengok waktu yang sesuai, kan? Aktiviti yang lebih sesuai. Maknanya tidak seperti sebelum ni lah, kan? Kalau tak puasa tak apa. Baik, Cik Azhari, kita nak tanya juga berkenaan dengan, sebab kita tahu Fit Malaysia ni kan antara usaha KPS sendiri, kan, untuk bersukan dan sebagainya. Tapi untuk kita berhadapan lagi dengan pandemik COVID-19 ni, PKP ni dan juga Ramadan, bagaimana? Jadi pihak KBS telah merancang kaedah alternatif untuk membolehkan mereka sentiasa aktif dalam bidang kecergasan. Contohnya, kita buat program puasa ni dan juga di bulan Ramadan dan seterusnya ni, kita buat program virtual. Kita ada program virtual dan yang hari ni saya nak promote ni. Promote dua jenis program virtual yang kita buat, iaitu Fit Malaysia Time to Fit dan juga Hit the Trail virtual run. Dua perkara yang berbeza di sini, di mana untuk Time to Fit ini kita akan buat larian di tempat-tempat yang biasa mereka boleh buat di kawasan padang, di kawasan perumahan atau di mana-mana saja yang tidak berbahaya lah. Tetapi untuk Hit the Trail virtual run ni kita buat di kawasan, minta yang kawasan-kawasan yang macam Denai, kawasan-kawasan yang berkaitan dengan dataran, pergunungan contohnya. Jadi kita ada satu sistem yang bolehkan kita trace dia punya bukti sama ada ni mereka ni berlari di kawasan yang kita nak ataupun mereka berlari orang kata setengah-setengah tu berlari kat rumah yang kita kata, jadi kita boleh kesan dekat situ. Jadi dengan menggunakan dua-dua program ini, di mana program ini juga kita telah lancarkan sejak 12 April yang lepas. Tuan-tuan dan puan boleh berdaftar di kita punya di kawasan di hashtag ataupun di platform Hejom daripada satu platform baru iaitu Hejom untuk program virtual dan juga Jom Run bagi Hit the Trail virtual run ini. Dan kita masih buka. Dan larian ini juga kita akan mula sebenarnya elok saja selepas Hari Raya. Macam kita buat Hit the Trail ni, kita buat 3 hari selepas Raya. Yang virtual run ni pula kita buat 5 hari selepas Raya. Jadi yang time tu ni amat sesuai sekali lah. Sebab pada bulan puasa, lepas tu kita raya. Bila kita raya, banyak makan ketupat, makan lemang. Lepas tu kita teruskan buat aktiviti ataupun exercise kita. Itu paling baik lah. Jadi saya jemputlah semua masyarakat di luar sana join program ini. Kita sama-sama. Kita masih lagi di bawah program di bawah SOP Sukan Deradikasi. Menjaga SOP Sukan Deradikasi inilah. Itu kita buat secara virtual. Baik, maknanya kalau bulan Ramadan ni kita tiada kekangan lah sepatutnya, jangan jadikan alasan tidak beriadah dan juga bersukan. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Azhari Muhammad atas perkongsian ini. Terima kasih. Salam Ramadan juga kami ucapkan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi tidak ada alasan sebenarnya. Yang penting kita tahu bagaimana memilih aktiviti ataupun sukan riadah yang sepatutnya kita lakukanlah. Sepatutnya kalau macam lepas sahur tu pun, kalau kita bangun sahur awal, maknanya kita ada lagi dalam 10-15 minit tu boleh lagi buat senaman pagi yang boleh memberi kecergasan kepada kita. Kalau misalnya nak buat petang sebelum buka puasa tu, saya rasa jangan terlalu lama lah kot, kan. Kalau kita ambil masa dalam 5 minit ataupun kurang daripada 3 minit ke, itu pun saya rasa dah memadai untuk beri keluar peluh. Lepas tu terus berbuka. Jangan terlalu lama waktu nak sebelum buka tu. Takut nanti kita pula yang pening, pingsan dan sebagainya. Itu juga tidak
boleh memberi kemudaratan lah kepada badan. Itu yang tidak mahu. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan rakan tugas yang lain. Ini berkenaan dengan pembunuh senyap bila jantung terhenti. Semuanya selepas ini di MHI. Hai, saya Wilson Sim, perenang kebangsaan. Disebabkan COVID-19, saya tidak dapat berlatih. Tapi saya gembira kerana tidak lama lagi kita akan dapat vaksin. Namun saya terdengar ada juga yang takutkan vaksin. Jangan percaya kabar angin. Dengarlah nasihat pakar kesihatan. Vaksin bukan sahaja untuk diri kita, tetapi untuk yang tersayang. Lindung diri, lindung semua. Kembali dalam MHI dan kita nak berbincang aspek kesihatan yang cukup penting untuk semua orang sebab tak tahu di dalamnya bagaimana, sebab kita pun mungkin tidak membuat sebarang ujian untuk mengetahui dengan lebih mendalam. Dan kita lihat isu tentang jantung ini sangat kritikal. Yang sihat di padang, yang aktif, yang berlari, yang memang juara pun boleh rebah tiba-tiba. Dan bagaimana pula dengan orang awam yang jarang bersenam ini. Dan kita akan bersama berbincang memperhalusi tentang isu pembunuh senyap jantung yang terhenti bersama dengan Dr. Ahmad Samhan Awang, Pegawai Perubatan di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri. Apa khabar? Itu dia. Doktor, sihat dia selalu tengok membuat informasi kepada masyarakat. Ya, saya selalu tengok dia, Fitri, di TikTok. Makin aktif sekarang. Itulah dia. Okey. Doktor, sebelum kita nak bezakan dulu bagaimana serangan jantung dan juga perbezaannya dengan jantung terhenti ni. Heart attack dengan isu yang kita bincangkan sekarang ini. Mungkin ada perbezaan sebagai mukadimahnya, silakan. Okey, baik. Berkenaan dengan cardiac arrest dan juga heart attack. Ia adalah satu perbezaan dan dia puncanya juga sama. Kalau cardiac arrest, dia masalah jantung terhenti secara tiba-tiba tetapi bukan disebabkan oleh salur darah tersumbat. Jadi cardiac arrest ni dia adalah masalah elektrik pada jantung tersebut di mana elektrik yang merangsang degupan jantung. Jadi bahagian jantung yang dipanggil SA node ataupun sinoatrial node akan menghasilkan impuls untuk dihantar pada keseluruhan jantung supaya berlaku denyutan jantung. Jadi, jika berlaku masalah pada elektrik ini, jantung akan terhenti. Dan impuls ataupun elektrik ini boleh direkodkan melalui ECG. Manakala heart attack ataupun serangan jantung adalah disebabkan oleh salur darah yang bekalkan darah kepada jantung tersumbat. Jadi apabila tidak ada darah, maka tidak ada oksigen yang dibekalkan kepada sel-sel otot jantung. Jadi jantung akan jadi lemah. Jadi apabila jantung jadi lemah, jantung akan berhenti berdenyut dan akan menyebabkan kematian. Itu bezanya antara cardiac arrest dan juga heart attack. Doktor, adakah kita perlu membuat satu ujian untuk mengetahui tahap kesihatan dan juga profil jantung kita ini sama ada dalam keadaan yang baik ataupun bagaimana, doktor? Silakan. Betul. Jadi kadang-kadang kita dapat tahu kalau cardiac arrest, serangan jantung disebabkan oleh kandungan kolesterol dalam darah kita terlalu tinggi. Jadi bila melalui keputusan darah kita dapat tahu. Tetapi yang kebanyakan yang pesakit, dia nampak sihat, tak gemuk, tetapi dia mempunyai risiko untuk menghidapi cardiac arrest ataupun jantung terhenti. Kerana ia puncanya banyak punca, antaranya disebabkan oleh coronary artery, dia disebabkan oleh obesiti, merokok, tidak bersenam dan juga mempunyai masalah darah tinggi. Jadi ramai yang menyangka darah kolesterol normal, jadi tidak ada masalah jantung. Tidak. Jika dia mempunyai risiko sejarah keluarga yang tinggi, mempunyai serangan jantung juga, dia juga berisiko tinggi untuk dapat serangan jantung terhenti. Ya. Doktor, adakah kita dapat detect tanda-tanda awal saatnya kita ada masalah yang menjurus ke arah itu? Dan apa mungkin petandanya ataupun gejalanya? Silakan. Begini, kalau heart attack ataupun serangan jantung, kebiasaannya pesakit akan rasa sakit dada di sebelah kiri dan akan bergerak ke sebelah bahu kiri ataupun ke leher
dan dia akan rasa sakit yang sakit amat dan juga akan berpeluh dan berdebar-debar. Tetapi kalau cardiac arrest, kebiasaannya jantung akan terhenti secara tiba-tiba, nadi akan berhenti secara tiba-tiba, dia akan pengsan secara tiba-tiba dan tidak sedarkan diri. Jadi agak sukar untuk kita ketahui kalau melainkan kita membuat pemeriksaan secara berkala. Ya, jadi kalaulah kita dalam situasi berkenaan, sama ada diri sendiri ataupun orang sekeliling, apa yang perlu dibuat supaya langkah awal tiba-tiba macam rebah, pengsan, doktor? Okey. Cara mudahnya untuk sebabkan cardiac arrest ni disebabkan oleh denyutan jantung terhenti, kita perlu buat CPR, cardiopulmonary resuscitation. Di mana secara mudahnya konsep dia DRABC, di mana danger, D adalah for danger, di mana kita alihkan pesakit daripada tempat yang bahaya. R respon, di mana kita akan tanya pesakit okey ke tak, tapi jika dia tidak respon dalam masa 5 hingga 10 saat, kita tengok dia punya A dia, airway, kita tengok pernafasan dia, salur pernafasan dia ada apa-apa yang tersekat, dan B breathing, jika tidak ada ombakan pada dada. Terusnya C adalah CPR, kita perlu buat circulation di mana kita akan tekan dada dia. Tekan dada dia, kita luruskan, siku dan letak tangan di salah satu tapak tangan dan tekan di dadanya menggunakan kekuatan bahu sebanyak 30 dan 2 kali pernafasan. Ya. Jadi doktor, siapa lagi yang berisiko untuk terkena serangan ini? Sama ada orang yang melakukan perubahan secara mendadak, mungkin tidak biasa bersenam, tiba-tiba berlari jauh ke ataupun buat aktiviti berat ke, ataupun orang yang tidak cukup rehat ke? Siapa lagi yang berpotensi, doktor? Bagaimana? Okey. Begini, orang yang potensi tinggi adalah pertama adalah mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai sakit jantung ataupun mempunyai ahli keluarga yang meninggal pada usia yang muda. Yang kedua, mereka yang mempunyai masalah obesiti, merokok dan juga tidak bersenam secara berkala, dan antara risiko lain adalah mereka bersenam, mereka push diri mereka, bermakna jantung mereka tidak mampu untuk menampung aktiviti yang mereka lakukan, dan mereka perlu tahu maksimum heart rate mereka. Jika mereka melebihi maksimum heart rate dalam jangka masa yang panjang, jantung tidak dapat adapt dengan aktiviti yang terlampau kuat dan boleh terhenti. Jadi jangan terlalu paksa dan jangan ikut orang lain. Setiap orang mengikut umur, maksimum heart rate-nya berapa. Jadi kalau seorang atlet, kita dah lama tak bersukan, kita follow orang atlet cycling, jangan paksa diri kita kerana kita tak sama dengan dia. Baik, kita pun banyak dapat maklumat daripada akaun media sosial doktor. Dapat kita kongsikan buat mungkin peminat-peminat pengikut baru untuk bersama dapatkan maklumat. Silakan doktor untuk promosikan bagaimana saluran anda menghebahkan maklumat kesihatan kepada awam. Silakan. Ya. Okey, terima kasih kepada Fitri. Jadi saya Dr. Samhan daripada Klinik Perubatan Hijrah Cenderung Kuala Terengganu. Jadi saya banyak berkongsi ilmu kesihatan di Facebook sebanyak 158,000 followers. Di TikTok juga 625,000 followers dan di Twitter 25,000 dan Instagram 10,000. Jadi di situ banyak di platform-platform media saya berkongsi ilmu kesihatan dan juga ilmu perubatan untuk saya sebarkan kepada masyarakat umum berkenaan dengan ilmu-ilmu kesihatan. Baik, semua terus memberikan manfaat dan informasi. Terima kasih lagi doktor. Selamat berpuasa. Terima kasih Fitri atas jemputan MSI. Terima kasih. Selamat berpuasa. Okey, insya-Allah itu dia. Terima kasih Dr. Ahmad Samhan Awang, pegawai perubatan yang aktif ya. Sebab sekarang ni kita dilimpahi dengan maklumat, kita dapatkan yang sebaik mungkin sebab ilmu ini umpama air sungai yang mengalir. Kalau kita ambil sampah-sampah kita dapat ilmu yang akan menjadi teras nadi kehidupan kita. Kita akan berbincang selepas ini untuk kisah inspirasi bersama dengan dua pelajar Malaysia yang jadi masuk di sebuah universiti terkenal dunia. Selepas ini di MHI. Baik, kembali semula dalam Malaysia hari ini. Kita nak kongsikan ini antara boleh kata berita yang menggembirakan dan membanggakan
negara dan rakyat bangga Malaysia. tau. Bangga. Kita sebagai rakyat Malaysia bila dengar pelajar Malaysia ke Harvard. Yush, itu adalah satu macam dalam movie kan, kita bayangkan. Selalu kita dengar macam tu kan, tapi ini adalah terbukti rakyat Malaysia dan malah dia punya kemasukan kali ini adalah sangat sukar kerana peningkatan dari segi aplikasi. Mereka adalah antara yang 1,900 lebih sahaja untuk masuk ke Class of 2025 ini. Bayangkan Daripada 57,000 permohonan. 57,000 permohonan. Baik, kita nak terus bersama dengan mereka, Anim. Kita bawakan secara maya iaitu Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi dan juga Gerald Cheong Wen berada di secara maya bersama kita. Selamat pagi. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Gerald. Okey. Kalian dengar kita dulu kan? Saja je nak confirmkan balik. Okey, dengar. Okey, kita mungkin boleh mulakanlah dulu siapa-siapa sahaja. Mungkin Gerald lah terlebih dahulu kan. Macam mana? Kita nak tanya perasaan, mestilah happy kan? Tapi selepas dapat tahu anda layak, dan apakah langkah awal ataupun persiapan, mungkin reaksi yang terawal selepas anda dapat tahu anda diterima masuk ke Harvard College? Silakan. Pada mulanya memang macam saya macam tak percaya lah kan, kerana memang sangat-sangat susah untuk pelajar dari Malaysia datang ke universiti yang sangat tinggi ini. So mulanya saya memang tak percaya, so saya reload screen tu like beberapa kali untuk macam untuk tengok, untuk confirmkan betul ke ni ya? Ya, betul. Dan selepas itu baru saya macam accept itu, dan saya memang macam buat plan untuk dan beberapa plan yang berbeza untuk macam lihat kepada like, masa hadapan lah. So itu apa yang saya sedang buat sekarang. Pastinya mereka yang diterima masuk yang layak kan. Masuk ni pastinya ada kelebihan dan keistimewaan yang ada pada setiap individu. Kita tahu macam Gerald, kabarnya bukan sahaja bidang akademik tetapi kelebihannya pelbagai bidang. Pandai menari, main catur, matematik. Baik, kita nak tanya ke Hamdi terlebih dahulu. Hamdi? Mana Hamdi? Okey. Hamdi, sebab kita tahu Hamdi katanya yang kami baca Hamdi daripada mungkin hidup Hamdi lebih mencabar kan, keluarga. Mungkin Hamdi sendiri sebelum ini Hamdi sanggup macam buat banyak kerja untuk membantu keluarga dan pergi ke sekolah berasrama pun untuk mengurangkan beban keluarga. Bila Hamdi terpilih antara insan yang istimewa untuk masuk ke Harvard College ini, jadi perasaan itu bagaimana bila kita melihat ibu bapa kita dah berkorban dan kita juga sendiri-sendiri telah melakukan pengorbanan untuk keluarga? So, bila saya dapat berita tu, saya berdoa je dekat Allah, macam harap-harap diberikan yang terbaik. Lepas tu bila dapat tu, mula-mula terkejut, tak percaya. Tapi saya pun baru macam, untuk 5 hari macam dapat pergi ke? Betul-betul ke? Macam pergi ke ni kan? Macam rasa keluar berita macam, betul ke pergi ni kan? Lepas tu, itu satu. Lepas tu sekarang saya sedarlah yang ada amanah dan tanggungjawab untuk bagi balik dekat masyarakat dengan tolong orang yang secara umumnya saya ambil ini sebagai amanah lah kepada orang yang banyak bantu saya untuk dapat mana saya pergi sekarang. Macam Gerald sendiri, kita tahu Gerald pernah masuk Sukan C, bukan itu sahaja, Olimpik juga Gerald pernah pun masuk untuk pertandingan catur, pertandingan matematik dan sebagainya kan. Ini adalah antara yang dah dapat diagak oleh Gerald sendiri untuk permohonan kali ini ataupun bagaimana? Dan bagaimana sebenarnya proses ini berlaku? Adakah Gerald pergi interview dan sebagainya? Setiap aplikan yang nak masuk kepada Harvard College ni kena ambil interview, dan interview ini adalah diadakan dengan alumni Harvard yang berada di Malaysia sekarang. So, Apa antara yang berlaku? Ujiannya, apa antara yang berlaku? Dan macam interview ni bukan macam sangat cabar. Interviewer mereka bukan macam nak macam interview kerja tu.
Memang perbualan yang casual saja. Memang sangat bagus untuk menjalankan interview ini dan prosesnya bukan macam kena bersedia banyak-banyak untuk Gerald akan Gerald akan sambung di Harvard College untuk jurusan apa? Ekonomi. Sekarang saya plan untuk membuat matematik. Dan atau statistik atau sains komputer, tetapi yang plan yang utama memang ialah matematik. Okey. Macam Hamdi sendiri bagaimana persiapan? Sebab tadi Hamdi cakap ini membawa amanah tau. Amanah rakyat Malaysia. Selalunya kalau kita belajar masuk universiti dan sebagainya, kita fikir ini cita-cita kita. Tapi bila kalian antara anak Malaysia yang terpilih, maknanya kita, macam mewakili negara kita lah kan. Betul. Kebanggaan negara. Jadi bagaimana persiapan Hamdi sendiri untuk kemasukan kelas 2025 nanti? Masa sekarang saya masih dalam sekolah, masih tengah ambil peperiksaan. So peperiksaan A-level dalam masa 2 minggu sebenarnya. Tapi in terms of peperiksaan tu, persiapan tu saya mungkin akan start lepas bulan 6, lepas habis peperiksaan lagi. Lebaran tu macam mana? Rasa macam besarnya tanggungjawab ni. Itu satulah, tapi saya juga teruja macam nak jumpa dengan orang-orang lain, nak cakap pasal saya punya cerita, nak bagi inspirasi dekat pelajar-pelajar dekat dalam Malaysia yang mungkin rasa macam kehidupan dia orang susah, tapi tak semestinya itu akan, mereka tak boleh berjaya sebab ada cabaran dalam hidup lah. Itu saya nak cuba sampaikan. Apa yang menjadi inspirasi Hamdi sendiri bila sampai ke tahap ini, kejayaan ini hingga masuk ke Harvard College, diterima masuk untuk Class of 2025? Pastinya setiap individu ada inspirasi sendiri kan, dengan pelbagai perkara yang dilalui sepanjang hidup ni. Mungkin Hamdi boleh kongsikan. Saya hidup saya mula jadi lebih baik bila saya masuk sekolah bersama penuh. Bila saya jumpa satu senior ni, dia lah yang bagi tahu saya tentang peluang belajar dekat universiti, luar negara. Dia lah yang, saya tak pernah baca buku sebelum ni, tapi dia suruh saya baca buku umur 16 tahun. So, saya baca satu buku tu setahun saya ambil baca, sebab saya tahu baca buku tu bagus, tapi mula-mula macam baca satu surat ngantuk, tidur. So, setahun dah saya habis baca. So, sebab saya rasa terhutang budi dekat saya punya kawan tu, sebab banyak tuan saya sampai sekarang pun untuk interview semua. Jadi cara saya rasa tahu pentingnya saya dengan apa yang saya ada sekarang ni untuk bantu orang lain juga. Baik. Gerald sendiri, mungkin Gerald boleh kongsikanlah kata-kata untuk mungkin rakan-rakan yang lain, mungkin junior-junior yang lain kan, mana tahu cita-cita mereka juga sama seperti kalian untuk memasuki Harvard nanti. Jika ada setiap apa-apa soalan yang boleh mungkin nak tanya, boleh tanya saya di Instagram atau email. Informasi ni semua kat online. Dan saya memang cadangkan untuk apply kalau ini adalah something yang you rasa you nak buat. Cabaran yang utama untuk pelajar Malaysia nak apply ke institusi yang tinggi di luar Malaysia ini adalah informasi tak sama. So ada macam halangan informasi. Universiti ini memang suka untuk didapati. So dalam aspek ini saya memang sudi untuk menolong kepada sesiapa yang inginnya. Itu dia. Terima kasih banyak-banyak kalian berdua. Gerald, Hamdi, terima kasih. All the best. Semoga berjaya dan semoga bawa diri dengan baik sekali berada di sana nanti, insya-Allah. Jaga diri. Jaga diri. Assalamualaikum.
Okey, itu dia Muhammad Hamdi Ahmad Hakimi dan juga Gerald Cheong Zewen yang diterima masuk untuk Class of 2025. Pelajar Malaysia cukup bangga sekali bila kita bawa cerita tentang ini. Alhamdulillah, insyaAllah yang terbaik untuk mereka berdua. Apatah lagi kan Harvard College ni dia sekolah sarjana untuk Harvard University. Usianya 385 tahun dah penubuhannya. Jadi memang cukup terkenal lah. Kalau kata Harvard je, wow ni pelajar yang cerdik pandai dunia. Mereka lagi bersejarah sebab kali ini aplikasi yang paling susah dalam 385 tahun tu. Baik. Alhamdulillah. Okey. Kita nak berehat seketika. Nanti sekembalinya ini tiba-tiba muncul. Dah lama macam dah tak dengar. Dia ada. Nak tahu siapa? Segalanya seketika nanti. Malaysia Hari Ini. Aku tanpa cinta menekan untuk merasakan bahagia. Bertanyaku dalam diam, sepiku di sebaliknya senyuman, menatap diriku menyerah. Semua takdirku padanya. Tak lagi ku merasa betapa indahnya cinta denganmu, denganmu. Kembalikan semula betapa indahnya cinta denganmu, denganmu. Kembar aku tanpa cinta, menegak untuk merasakan bahagia, menatap diriku menyerah. Semua takdirku padanya. Tak lagi ku merasa betapa indahnya cinta denganmu, denganmu. Kembalikan semula betapa indahnya cinta denganmu, denganmu. Menatap diriku menyerah, semua takdirku padanya. Tak lagi ku merasa betapa indahnya cinta denganmu, denganmu. Kembalikan semula betapa indahnya cinta denganmu, denganku. Ternyata
pagi-pagi live. Itulah terus serak suara. Seram betul nak tengoknya. Apa khabar? Khabar baik, sihat khabar? Alhamdulillah kami beginilah. Masih muda Masih muda. Abang pun Itulah macam dah sekolah saya tengok. Oh ya ke? Tak adalah. Makin umur makin muda. Ya ke? Alhamdulillah. Sekarang Azhar berapa sebenarnya? Umur saya dah 33 tahun ni. Masya Allah. Macam muda kan? Macam muda Sebab tu dengan bangganya dia cakap 33. Itulah dengan bangganya sebut kan. Memang takkan nampak 33. Mungkin banyak minum vitamin C agaknya. Macam tu. Baik. Jadi masih berjuang ya? Masih berjuang insya-Allah. Ya, terbaru. Alhamdulillah tahun ni. Macam senyap seketika. Senyap seketika. Kenapa jadi macam tu? Okey, sebab saya rasa 4 tahun rasanya dah agak tinggalkan industri sekejap. Okey, sebab saya ada kerja di luar industri lah. Dan lepas tu bila 2 tahun lepas pula saya diserang masalah kesihatan sikit. Dan tahun ni bila dah recover, terasa macam teringinlah nak buat comeback sikit, nak tengok macam mana pergi dia kan. Dan kebetulan kawan saya juga yang merupakan komposer iaitu Farouk Roman. So dia macam memang offer saya secara kebetulannya untuk mengeluarkan lagu ni, dan lagu ni juga akan menjadi OST. So macam saya rasa macam why not kita cuba kan? Cuba tengok macam mana pergi dia. Pergi. Boleh. Ini akan meledak sama. InsyaAllah tengoklah kalau ada sambutan lagi, insyaAllah macam itulah. Tapi nak catch up balik tu agak mencabarlah juga kan sekarang ni. Ya betul, nak catch up tu sebab sekarang ni talent-talent memang banyak yang muncul kan. So kita kena sentiasa keep up to date dengan dorang jugalah, dan sentiasa menampakkan diri muda lah sama dengan dorang. Macam tu lah pergi dia. Sehingga ternyata ni memang genre yang memang kegemaran Azhar lah. Ya betul. Macam saya memang minat genre pop, ballad. So macam kebetulan lagu ni memang sesuai dengan jiwa lah. Dan mesej yang disampaikan tu pun sesuai dengan jiwa saya. So macam cantiklah lagu ni kena kan. So bawa pun dengan selesa lah. Kali terakhir masuk studio lama jugalah ya? Lama juga rasanya. Rasanya dah 3-4 tahun tak masuk studio. Lepas masuk studio buat kali pertama menjejakkan kaki untuk rekod lagu ni, tu apa perasaan dia? Saya ibarat macam orang yang baru fresh nak masuk studio. Macam gelabah, kelam kabut, clumsy. Kesana ke sini tak betul, nyanyi pun ke laut kan, semua lah. So tapi lepas tu kita dapat catch up sikit perlahan demi perlahan kan. Atas sokongan kawan-kawan juga. So kita macam rasalah rindu tu balik macam best juga kan recording macam tu. Bila dah makin matang kan, nak kembali bersaing ni macam mana? Okey, bila dah makin matang bersaing. Okey, sebenarnya kalau ikut peredaran muzik zaman sekarang ni, even penyanyi berumur 18 tahun pun dia dah menunjukkan sisi matang dia dengan lagu-lagu dia kan, dengan penghasilan lagu dia sendiri, lagu dan lirik. So saya rasa itu satu orang cakap persaingan yang sihat sebenarnya untuk industri kita juga. So di mana saya dah lama tak keluar ni, tiba-tiba muncul balik. So saya harap ada orang yang masih boleh terima saya untuk sama-sama berjuang dengan artis lain lah dalam industri ni. Tadi kata bila masuk mula studio kan buat rakaman, dia berapa hari buat rakaman tu? Berapa lama? Untuk rasanya untuk sehari, tapi sehari suntuk. Sehari suntuk. Apa yang susahnya? Susahnya sebab kita nak biasakan balik dengan kita dah lama lost touch dengan muzik ni semua kan. So macam bila nak nyanyi tu adalah macam tak kena dengan key, tak kena dengan sebutan tak betul, freezing tak betul. Kita dah lost, kita dah lupa benda tu semua. Dan kita pula tak belajar vokal untuk berbadu ni kan. So macam semuanya dalam studio tu. Kat situlah kelas vokal. Kat situlah kelas vokal, kat situlah balik. So situ ambil masa lama sikitlah kat situ. Maknanya dalam masa 4 tahun tu sememangnya tidak ada showground pun yang dilakukan lah. Showground tak stop ada. nyanyi langsung. Memang stop nyanyi langsung. Lepas tu 2 tahun lepas pula saya ada masalah kesihatan sikit, dan dia lagi masalah kesihatan apa? Saya tak tahulah pernah dengar ke tak, nama dia GERD dan juga acid reflux benda tu. So saya kena masalah penghadaman. Serius lah. Agak serius juga. So dah akhirnya setelah 2 tahun menjalani rawatan. So tahun ni alhamdulillah dah pulih. Sebab bila kena penyakit tu dia secara sekaligus menyebabkan saya susah nak menyanyi, tak boleh menyanyi. Yelah, dia berkait rapat kan? Ada berkait rapat. Bila ada GERD ni memang banyaklah usus-usus yang diperlukan. Tapi Azhar pernah menang vokal terbaik berkumpulan AIM. Oh ya dulu, 1 ketika dulu. 5 tahun lepas. Betul. Tahun bila tu Pakcik? Tahun bila Pakcik? 2016. Oh bagus. Bagus ingat Pakcik banyak makan kismis. Sebab masa tu Pakcik pun menang juga. Betul. Itu yang dah selit sekali tu. Betul lah. Pakcik selit kat situ. Tapi ni idola saya ni. Kalau dengar suara dia, Allah sedap betul dekat TV kan. Suara apa jenis besar kan? Suara pun besar juga. Tapi kena banyak belajar lagi lah dengan abang. Ni Ratu VO kita. Wow. Semua legend-legend kat sini. Mungkin bila kemunculan pertama ni dengan sandaran kata nanti nak jadi OST kan,
pasti kalau lagu OST ini memang boom lah. Tapi bagaimana nanti respon peminat-peminat berdebar tak? Okey, okey, tak tipulah kalau cakap berdebar tak berdebar kan, sebab kita tak tahu macam mana penerimaan orang lagi. Tapi walau macam mana pun saya mengharapkan yang terbaik, sebab lagu ni saya rasa personally memang lagu ni senang untuk didengari oleh semua golongan, tak kira tua muda kan, dan mesej dia pun memang untuk semua golongan terimalah. So saya rasa macam berdebar tak berdebar tu kita kena hadap juga. Sebab yang penting kita tengok macam mana penerimaan orang lah setelah lagu ni keluar dengan sepenuhnya nanti kan. Okey, mungkin kepada peminat yang ingin mengikuti anda. Okey, kepada peminat yang ingin mengikuti saya dan masih setia berdiri kat belakang saya, thank you so much. Jadi korang jangan lupa untuk pergi ke IG saya, Azhar Osman, Azhar Osmaan, double A kat belakang tu. Okey, dari kat situ saya akan update segalanya mengenai lagu-lagu saya dan juga upcoming MV. Official music video akan keluar tak lama lagi. Buat masa sekarang ni. Kan? Ya? Lirik video dulu kan? Sekarang ni lirik video dulu dan MV akan menyusul kemudian. Dan insyaAllah akan saya sentiasa update lah dekat YouTube. Update dekat Instagram. Fan club Apa dia? Fan club. Fan club tak pernah. Actually saya tak pernah ada fan club lagi. Macam tu. Tak pernah ada fan club lagi. So lepas macam ni insyaAllah tengok macam mana kan. Kalau ada. Pakcik berminat untuk fan club? Nanti pakcik tolong. Admin ya? Saya yang jadi fan club dia nanti. Okey. Ucapkan terima kasih banyak-banyak Azhar. Terima kasih juga. Semoga berjaya untuk lagu terbaru ni. InsyaAllah. Kita ada lagi satu lagi persembahan terakhir. Satu lagi sempena Ramadan yang mulia ni. Lagu Harapan Ramadan. Lagu ni memang legend lah kalau sebut pasal Ramadan ni, memang semua tahu lagu ni. Versi Azhar Osman. Oh ya, terima kasih. Nanti terima kasih kepada anda semua. Jaga diri. Kita nak ucapkan congratulations juga kepada Mak Iti. Selamat melahirkan anak lelaki. Alhamdulillah. Rezeki Ramadan. Rezeki Ramadan, 7 Ramadan. Baik. Okey, kita jumpa esok. Assalamualaikum. Terima kasih. Harapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Selangkah demi selangkah, setahun sudah pun berlalu. Masa yang pantas berlabuh hingga tak terasa pun berada di bulan Ramadan. Semula ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Moga dapat ku lenturkan nafsu yang selalu